Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batai Fitness dan perjuangan kami adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah setakat hari ini telah bantu seramai 2,300 lebih orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing, iaitu satu aktiviti mingguan kita. Nama dia adalah sesi soal jawab dalam hashtag Tanya Coach. Okey, saya dapat beberapa soalan. Sebenarnya in total ada 3 soalan lah macam tu. So, apa yang kita nak buat hari ni adalah kalau boleh kita cuba berinteraksi bersama-sama. Dan saya nak, kalau boleh sekiranya ada sebarang soalan, kita pun boleh bertanya di dalam sesi soal jawab ni. So, nak tanya dekat mana? Dalam Facebook Live ni kita boleh bertanya di ruangan komen macam biasa. Untuk yang ada dekat dalam Telegram channel ni, boleh berkomen-komen dekat ruangan terakhir di dalam Telegram channel Syah Batek. Apa khabar Kak Su, sihat ke? Apa khabar Puan Yati, Puan Ida Badarudin? Saya harap semua yang berada dalam ni berada dalam keadaan sihat walafiat lah hendaknya. Please share Facebook Live ni biar lebih ramai orang nampak apa yang kita tengah buat sekarang. Okey, boleh tak komen sikit siapa kat sini yang dah pernah join webinar Zero to Slim Fit? Boleh tak komen saya pernah join? Tak kisahlah bulan bila, bulan 5 ke, bulan 6 ke, bulan 7 ke, bulan 8 ke, bulan 9 ke, bulan 10 kita tak buat, bulan 11 kita mulakan balik dan kemudian bulan 12. Boleh tak komen siapa kat sini yang pernah join Zero to Slim Fit yang kita buat sebelum-sebelum ni? Waalaikumsalam Acik Ros, apa khabar? Hai Puan Jessie Ngo. Okey, hari ni saya nak bagi tahu kat semua yang ada kat sini, kita ada satu benda yang special yang kita nak buat pada Zero to Slim Fit 24 Disember ni. 24 Disember jatuh pada hari Jumaat. Kenapa hari Jumaat? Sebabkan pada 25 Disember, walaupun kita selalu buat hari Sabtu kan, 25 Disember tu saya dan sebenarnya kita orang punya anniversary 24 Disember. So 24 busy, masing-masing saya dengan wife saya pun busy. So kita nak celebrate pada 25 hari bulan pun busy juga Alim. So 26 lah saya nak celebrate dengan wife saya. Cuma 24 hari bulan tu nak bagi tahu je lah. Disebabkan 24 hari bulan Disember itu adalah hari special untuk saya. Okay, kita pun dapat satu benda yang special juga untuk mereka yang join Zero to Slim Fit pada hari Jumaat 24 Disember nanti. Kan. So kalau nak tahu lebih lanjut, boleh join Telegram channel Syah Batek. Kejap. Siapa sih nak tahu apakah benda special yang kita akan buat nanti? Boleh tak komen nak tahu? Sebelum komen pumpang-pumpang, saya nak letak dulu link Telegram dekat dalam ruangan komen. Siapa tu? Puan Fadilah kata apa? Dah nak tahu. Okey. Okey, saya satu benda special nak bagi tahu kat sini. Kita akan ada satu, kenapa tahu? Ramai orang tak dapat nak join Zero to Slim Fit pada waktu yang kita buat. Dia dah daftar dah. Okay, dia dah daftar dah tapi tak dapat nak join. Reason kenapa? Sebabkan mungkin ada kenduri ke, mungkin ada orang datang ke. So, benda yang tak dapat nak dielakkan. Jadi, kita nak offer satu rakaman bervideo khusus untuk mereka yang tak dapat join Zero to Slim Fit pada hari itu. Contohnya, hai Puan Alia, apa khabar? Contohnya macam kalau katakan nama dia adalah Puan Rosnah. Katakan Puan Rosnah. Bukan nama sebenar, bukan orang sebenar. Puan Rosnah dah daftar pada 24 Disember. Tapi dia tak dapat nak join. Rugi. Sebabkan kita share macam-macam benda. Dan dia nak tonton tapi tak dapat nak join. Jadi kita adakan rakaman untuk dia yang dia boleh tengok anytime, bila-bila masa je dalam tempoh 2 minggu tu. Kat kampung hujan lebat, line internet tak apa okey. Tak apa. Kak Su, terima kasih sebabkan berada dalam ni. Jadi, kita nak memberi peluang kepada mereka yang nak dapatkan recording tersebut, dan kita juga akan berikan sesuatu juga benda yang special untuk diorang. Nak tahu tak apa yang special tu? Kita akan bagi satu buku. Bukan e-book tetapi buku. Nama buku itu adalah Panduan Slim Pantas yang kita baru je siapkan semalam. Sorry, salah pula gambar dia ni. Baik tak nampak benda bukan. Oh my god. Ni. Kita akan bagi buku, bukan e-book tapi buku. E-book semua akan dapat siapa yang join Zero to Slim Fit bermula daripada hari
pada 24 Disember ni. Sebenarnya bermula daripada minggu lepas lagi dah dapat e-book ni. Kita dah email dah pun. Kita akan bagi buku yang kita tengah cetak sekarang. Yang insya-Allah kita akan dapat pada hari Jumaat depan. Saya dah cetak beberapa naskah buku tersebut. Nama buku tersebut adalah Panduan Selim Pantas. Yang dalam Telegram channel ni sah-sah tak nampak. Kejap saya akan bagi gambar di channel rupa. Siapa nak tahu buku tu pasal apa? Buku Panduan Selim Pantas tu pasal apa? Kita nak bagi percuma kepada mereka yang join Zero to Slim Fit, yang mengambil VIP experience di dalam Zero to Slim Fit 24 Disember nanti. Panduan Slim Pantas saya akan kemukakan dua formula. Dua formula. Hai Tuan Kadri, apa khabar? Kita akan share dua formula yang mana formula ni boleh bantu kita buat kaji selidik sejauh mana kita punya sejauh mana kebenaran dia, kita punya diet sekarang ni. Kan? Waalaikumsalam Puan Siti Sarah, apa khabar? Kan? Tengah drive elok-elok So yang kita akan buat sekarang ni, kepada mereka yang mendaftar sebagai VIP experience, pertama dia akan dapat recording selama 2 minggu dan untuk Zero to Slim Fit pada waktu itu, dan kemudian dia juga akan dapat panduan Slim Pantas, yang mana satu e-book yang akan buku yang berkisar tentang tu. Ada orang tak nak e-book sebabkan nak baca tu pedih mata, tengok phone lama-lama, tengok Facebook lama-lama boleh pula pelik macam tu kan. Jadi kita bagi e-book, kita bagi buku kepada yang mengambil VIP experience. So ada yang tanya berapa harga dia? Harga dia di bawah RM60. So insya-Allah kita akan bagi e-book, kita akan bagi buku, dan juga kita juga akan bagi recording sekali. Senang, tonton bila-bila masa yang kita nak. Waalaikumsalam Puan Zarida Badarudin, masuk ke Facebook pula. Terima kasih sebabkan masuk ke Facebook. Okey, sekarang saya nak menjawab soalan yang ditanya kepada saya hari ini. Ada beberapa soalan yang dah ditanyakan kepada saya. Soalan yang pertama daripada Puan Yati. Puan Yati ada kan kat sini? Alhamdulillah Puan Yati ada. Waalaikumsalam Puan Haslina, apa khabar? Okey, Puan Yati dia tanya soalan macam ni. Okey, dah ready ke? Siapa sini yang dah ready dengan soalan yang pertama? Dan saya nak jawab soalan tersebut sekarang. Dan kalau nak tahu lebih lanjut tentang kita punya aktiviti dan nak bertanya soalan, selain daripada boleh bertanya dekat sini, boleh juga nak bertanya di dalam Telegram channel Shah Batak, untuk kita pun takkan terlepas dalam apa-apa event yang kita buat. Terima kasih kepada komen ready. So, soalan pertama yang ditanyakan kepada saya, macam mana nak seiringkan inch loss? Macam mana nak jadikan inch loss kita tu uniform? Bidang dada mula susut dengan ketara, lengan baju jadi kedoboh. Kedoboh tu bahasa apa Tapi pinggul ke bawah penyusutan agak perlahan sedikit. Okey, yang ni sebenarnya kemungkinan besar Puan Yati mungkin banyak buat aktiviti harian yang banyak duduk kot. Banyak duduk ke, yang banyak kurang berjalan, mungkin banyak aktif kat tangan. Normally orang yang kerja ke office, contohnya orang yang kerja ke office ke, ataupun mungkin dia seorang guru ke, mungkin juga saya tak pasti, saya just agak-agak je lah kalau katakan salah minta ampun, minta maaf. Tapi saya boleh katakan betul tu. Okey, betul tu? Betul ke? So kalau katakan macam memang jenis banyak berjalan, insya-Allah betul kata Puan Yati, kata betul, alhamdulillah. So kalau katakan betul, so kenapa bentuk badan kita uneven? Maksudnya macam kenapa atas mungkin slim, dekat bawah mungkin tak berapa nak slim, ataupun terbalik, ataupun macam mana sekalipun, ini menyebabkan, ini adalah punca kepada anggota badan yang paling banyak bergerak. Itu adalah kawasan tu yang paling mudah sekali untuk jadi lebih kecil. Nak tahu tak kenapa? Siapa sini nak tahu kenapa? Kan? Kenapa tu macam ni tau. Contohnya, kalau katakan kita ni kerap berjalan, kerap sangat berjalan, kerap sangat berlari, kerap sangat melompat, biasanya anggota badan yang akan terlibat dalam aktiviti seharian macam berjalan, berlari, melompat dan sebagainya, anggota badan itu akan lebih slim sikit. Bermaksud lemak dia akan lebih mudah susut
muscle akan lebih mudah terbina dekat kawasan tu. Kenapa? Sebabkan otak kita, badan kita akan cuba accommodate, akan cuba mengubah bentuk badan kita berdasarkan aktiviti seharian kita. Kalau aktiviti seharian kita banyak duduk, nescaya kawasan yang kurang bergerak itu akan simpan banyak lemak. Macam tu. Sebab apa? Sebab kawasan tu tak banyak bergerak sangat. So dia akan cuba kurangkan lemak dekat bahagian yang kawasan kita kerap bergerak. Tangan ke, mungkin perut ke, kalau katakan. Or even kalau katakan kaki, pinggang, peha, pinggul semua, kawasan tu banyak digunakan untuk berjalan. Memang kawasan tu akan lebih slim sikit berbanding dengan kawasan-kawasan lain. Jadi kalau katakan kita nak jadikan dia lebih uniform, lebih even, penyusutan inch loss tersebut, kita kena kerap bergerak. Bukan setakat gerak tangan sahaja, tapi gerak satu badan. So saya punya cadangan, kalau katakan nampak macam benda ni berlaku dan kita nak jadikan lebih even, maksudnya lebih sama. Contoh macam atas, dekat bahagian tubuh badan atas dah M, dekat bawah masih belum M lagi. Why not kalau katakan kita buat bersenam, buat senaman. Senaman setakat mana yang mampu, yang menggerakkan keseluruhan tubuh badan kita. Okay, itu senaman. Ataupun cuba kita ubah kita punya gaya hidup. Instead of kalau katakan kita banyak duduk, let's say kalau katakan kita ni seorang orang kerja ke office kan, katakan saya pernah kerja ke office, so saya banyak duduk, so cuba set masa setiap setengah jam bangun berjalan, melompat ke, tiba-tiba nak melompat. Kenapa? Contohnya macam nak buat sesuatu lah, aktiviti yang mana kita tidak akan bergantung kepada kita punya satu anggota badan je untuk bergerak. Boleh faham tak maksud? Siapa sini faham maksud saya? Boleh tak komen saya faham? Saya risau takut tak faham. Saya harap semua dekat sini faham lah. Okey. Faham kan? Kalau faham boleh tak komen? Faham boleh tak bagi saya love banyak-banyak sikit? Bagi saya love lebih-lebih pun tak apa. Jangan risau. Wah, saya tak marah. Waalaikumsalam Puan Nur SSS. Alright. So terima kasih kepada Puan Fadilah bagi saya love banyak-banyak. Dan saya yakin juga bagi saya love banyak-banyak ni pun husband you pun tak marah juga. Unless kalau husband tu jenis yang macam dia punya jealous, dia takat melampau. Tiba kan. So itulah benda yang pertama. Soalan pertama, Puan Yati boleh faham ke Puan Yati? Saya harap Puan Yati dapat catch, dapat faham penerangan saya itu. Alhamdulillah faham. Alright. So itu adalah soalan yang pertama. Saya nak tengok soalan yang kedua. Soalan kedua daripada Puan Jessie. Puan Jessie dia cakap, dia tanya, okay, selamat malam coach. Puan Jessie dekat sini, Puan Jessie Ngo. Ada tak lagi Puan Jessie Ngo dekat sini? Kalau ada boleh tak komen ada saya, sebab rugi juga dah tanya soalan, waktu nak tanya tu dia tak ada. Han. So macam mana? Ada tak kat sini Puan Jessie? Puan Jessie hello sikit. Hi. Love sikit banyak-banyak. Saya tak nampak Puan Jessie kat sini. Kalau tak ada tak apa. So Puan Jessie bertanya, wajib ke ambil apple cider sebelum tidur? Berat sentiasa maintain 68 ke 67. Suami jealous kalau isterinya slim. Slim dah sekali. Kenapa? Tegur sikit suami tu kan. Abang ni slim. Abang ni pula. Sayang ni slim untuk abang tau. Sound dia sikit kan. Alright, Puan Jessie, dia tanya wajib ke ambil apple cider? Soalan pertama. Soalan kedua dia, berat saya maintain 68 ke 67. Mau turun ke 65 pun susah. Okey. Siapa tu? Lala Princess. Okey, so kalau katakan tanya saya wajib ke ambil apple cider, jawapan saya tak ambil pun tak apa. Sunat je. Even sebenarnya apple cider, cuka tu adalah makanan sunnah. Ada reason kenapa makanan itu jadi makanan sunnah, sebab ianya ada kena-mengena dengan kita punya tahap kesihatan. Saya sedang mencari, saya mencari-cari sebenarnya. Dan Alhamdulillah terjumpa, tapi belum jumpa sepenuhnya lagi. Saya sedang mengkaji cara diet Rasulullah. Apa yang dia makan, apa yang dia kurangkan makan, apa yang dia tak makan langsung. Jadi yang saya nampak dia makan semua sekali. Semua sekali kecuali makanan yang tak halal lah. Itu satu. Nombor dua, dia juga ambil sesetengah jenis makanan lebih. Contohnya makanan-makanan tertentu yang dia memang direkodkan secara terperinci di dalam kita punya sunnah. So cukai apple memang sunat
tak perlu ambil pun tak apa. Tapi cuka apple tu membantu nombor satu mengurangkan paras gula dalam darah, mengimprovekan insulin sensitivity, yang mana kedua-dua tu gabungan tu akan melambatkan sikit pembentukan lemak baru. Okay, faham tak? Lemak kita terbentuk, yes of course kita makan banyak, tapi spesifik makanan yang banyak tu tak ada. Disebabkan kalori. Tak apa Puan Laila Princess, tertekan ikon, it's okay. Jadi bila kita ambil cuka apple, dia ada banyak kesan yang baik berbanding dengan kesan tak baik. Kesan yang tak baik pun katanya akan menghakis gigi lah. Itu semua tak betul. So jangan percaya sangat tohmahan-tohmahan tersebut. Okay, so itulah soalan daripada Puan Jessie. Kalau katakan berat statik, even Puan Syakila pun ada komen ni, berat statik. So kalau katakan berat statik, of course ada beberapa sebab. Pertama, kita kena tengok balik benda apa yang kita tak follow betul-betul. Even mungkin makanan ke, gaya hidup ke, waktu tidur ke, mungkin kita tak berapa nak minum air secukupnya ke, atau mungkin kita ambil sesetengah jenis ubat. Tetapi jangan terlalu tengok kepada nombor di penimbang berat badan. Tengok kepada saiz badan. Sebabkan kita punya mazhab kurus yang saya sedang amalkan sekarang ni bukan mazhab Syafi'i. Jangan salah faham. Mazhab yang kita tengah amalkan sekarang ni nama dia adalah mazhab fat loss. Jadi penimbang berat badan tu tak akan menentukan sejauh mana fat loss kita tu mujarab ke tidak. Fat loss akan berlaku apabila badan kita jadi semakin slim. Kita punya tenaga semakin improve walaupun mungkin berat badan kita maintain. Okay, faham tak saya? So kalau katakan kita ada ambil sesetengah jenis ubat, termasuk ubat tekanan darah tinggi, kencing manis, ada sesetengah jenis ubat yang macam tu. Ubat depression, mental illness punya ubat-ubatan, contohnya satu lagi macam ubat pil perancang contohnya. Semua jenis ubat-ubat tu akan menyebabkan kita akan simpan air lebih di dalam badan. Walaupun berat badan kita turun, badan kita akan simpan air banyak. Dan kita punya berat macam maintain je. Tetapi disebabkan kita follow meal plan, follow cara yang saya tunjukkan, sebabkan cara fat loss, any kind of fat loss punya cara sama je sebenarnya. Okay, so yang paling penting sekali adalah kita kena fokuskan kepada inci loss, bukan kepada nombor di penimbang berat badan. Kalau katakan nombor di penimbang berat badan sama maintain, tetapi kita punya badan semakin susut, adakah kita akan rasa stres lagi? Kenapa? Sebab orang, bila kita berjalan, bila kita jumpa orang yang dah lama kita tak jumpa, orang takkan tanya kau. Orang takkan tanya, kau berat badan berapa ni? Betul tak? Siapa sini jumpa kawan, dah lama tak jumpa, antara soalan pertama yang diorang tanya adalah, berapa berat badan kau sekarang? Kalau ada, tolong penampar muka dia, sebabkan memang cik pasal. Orang akan tanya, apa khabar kau weh? Kan? Lama tak jumpa, makin slim . Itu antara first impression yang orang nampak bila semakin susut kita punya bentuk badan, walaupun berat badan kita maintain. Siapa sini faham? Boleh faham tak saya? So, jangan terlampau fokuskan kepada nombor di penimbang berat badan. Alright. So, itu adalah soalan yang kedua yang ditanya oleh Puan Jessie Ngo, dan kebetulan ditanya juga oleh Puan Syakila. Terima kasih Puan Syakila, terima kasih Puan Jessie yang bertanya soalan. Alright. Faham? Alhamdulillah. Okay. So, saya nak pergi ke soalan seterusnya. Nanti saya akan tengok kepada soalan-soalan yang ditanya di dalam live ni. Kejap, saya nak tengok sekejap. Kalau nak tanya soalan kan boleh je tanya di ruangan komen. Kalau saya lambat jawab bermaksud mungkin saya terlepas pandang. Okey, terasa akak. Soalan saya, Tuan Kadri tanya, Tuan Katma tanya, kalau saya lebih kepada makan, kalau saya lebih kepada makanan. Saya sarapan pagi buah betik, buah nanas, buah apple, buah carrot. Saya blend campur air sikit setiap pagi. Adakah sesuai? Itu soalan pertama. Okey, soalan pertama Tuan Katma, Tuan Kadri, boleh campur semua jenis buah tu. Cumanya saya risau, betik adalah buah yang beralkali kalau tak salah saya. Nanas adalah buah yang berasid. Apple berasid, buah carrot kalau tak salah saya beralkali. Setengah jenis buah-buahan dia tak digalakkan dicampurkan sekali.
Sebab dicampurkan alkali dengan asid yang dicampurkan, lambat laun makanan kita ataupun buah-buahan kita terutamanya diblenderkan dan dijuskan, ianya akan jadi susah nak dihadam. Kenapa? Perut kita akan mengeluarkan asid di dalam perut kita untuk memudahkan pencernaan. Okey, bila kita minum air kosong, dia tak adalah perlu melakukan pencernaan yang ekstensif sebabkan air itu neutral. Faham tak? Air itu neutral, air itu takkan dapat dijalankan satu proses pencernaan yang agak ekstensif. Kalau kata kita makan nasi ke, kita makan ayam ke, dia lebih besar sikit dia punya pencernaan dia, ataupun dia punya pencernaan dia lebih aktif lagi berbanding dengan kalau kita hanya minum air. Kenapa? Sebabkan air itu pertama dia hanya air, dia datang masuk dalam badan kita, dia macam diserapkan ke seluruh tubuh badan, dia tak perlu dicernakan sangat sebabkan partikel dia pun mudah nak diuraikan. Okey, makanan-makanan lain dia lambat sikit. So bila kita minum air jus daripada buah-buahan yang banyak buah-buahan tersebut, dan buah-buahan tersebut ada yang alkali dengan asid, kita minum dia mudah nak dihadam sebabkan dia adalah air. Namun dia campur dengan asid, dia campur dengan alkali, dia jadi macam air. Dan kalori daripada buah tersebut takut tak dapat nak dihadamkan. Risau nanti walaupun kita minum air macam tu, dia sama je macam kita minum air sirap. Baik minum air sirap, tak susah nak dibuat, nak di blender semua. Boleh faham tak maksud saya kan? Jadi boleh try cari apakah buah-buahan itu dalam kategori yang mana, berasid ataupun beralkali. Dan kalau katakan nak makan buah-buahan yang berasid saja dulu, kemudian makan buah-buahan yang berasid beralkali saja. Asingkan maksud saya tu. Siapa sini faham? Cek komen sikit kalau faham. Coach nak tanya, kalau kita diet tanpa buat senaman, adakah boleh kurus? Jawapan saya, Puan Lala Princess, boleh kurus. Boleh sangat-sangat je. Ramai je sebenarnya student saya tak sempat nak bersenam. Kenapa? Sebabkan dia busy bekerja, ataupun dia tak ada masa bersenam dan sebagainya. Jadi, dia tak sempat bersenam pun. Namun, saya suka tu kata namun sekarang ni. Namun, ramai je berjaya kurus. Siapa nak tengok antara contoh-contoh mereka yang berjaya turunkan berat badan walaupun kurang senaman dia? Cek komen sikit. Ni nama dia adalah Puan Amy. Okey, Puan Amy. Kejap, dalam Telegram channel ni saya tunjuk gambar dia. Sekejap, dalam Telegram channel masih lagi okey ke? Hai Telegram channel, dengar ke suara saya? Okey ke? Cek komen sikit, hai sikit. Ini Puan Amy. Puan Amy orang Sabah tapi menetap di Putrajaya. Dia memang tak sempat bersenam, dia jaga anak. Saya buatkan susunan jadual pemakanan untuk dia berdasarkan kerja seharian dia. Okey, kerja seharian dia. Sekejap saya bagi gambar lain. Silap gambar ni. Zaz. Okey. Yes, ni Allah. Kemudian dalam tempoh 2 minggu lebih, badan dia susut sebanyak dalam 7 kilo lah lebih kurang. 2 minggu lebih, dia berjaya turun sebanyak 2 kilo. Nampak badan dia semakin slim. Orang tegur, macam mana kau makin slim? Muka daripada muka lebar kepada muka ada runcing sikit. Dalam tempoh sebulan pun tak sampai. Yang paling penting bukannya senaman. Okay? Yang paling penting macam mana kita jaga makan. Kemudian apa yang kita buat. Kalau katakan kita jaga makan, walaupun kita tak sempat bersenam sekalipun, berat badan kita masih akan turun dan nampak kesan slim tersebut. Yang paling penting jangan duduk rumah tanpa buat apa-apa. Semua kita ada something to do dekat rumah kan, macam kemas rumah ke, contohnya kerja ke, berjalan ke, contohnya kan. Itu pun dah dikira sebagai something yang akan membakar kita punya kalori, dan kita makan mengikut keperluan kalori yang kita sedang buat sekarang. Itu yang akan menentukan sama ada kita ni akan kurus ke tidak. Bukan senaman. Senaman tidak akan membantu kita kurus. Senaman akan membantu kita macam membina masa, meningkatkan kita punya cardiovascular, kesihatan kardiovaskular kita, improvekan kita punya mobility, boleh regang-regangkan masa kita, macam kita boleh duduk tekankan kangkang kan. Itu pun berdasarkan senaman juga kan.
Kita boleh duduk lama pun tekankan kangkang juga. Kita duduk lama pun memerlukan sedikit senaman juga kan. Kalau tak kaki kita sakit. Even lelaki pun ada juga senaman-senaman dia. Wanita pun ada senaman-senaman dia juga. Itu semua senaman bukan untuk kurus. Tidak ada senaman yang boleh kurus. Contohlah kan. Contoh macam ni. Untuk kita menurunkan sebanyak 2 ke 3 kilo. Okay. Saya ulang. Kalau kita tak nak jaga makan. Untuk kita kurangkan berat badan sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa seminggu, nak tahu tak apa kita kena buat? Teng-teng, jangan terkejut kalau katakan saya cakap macam ni. Nak turunkan 2 ke 3 kilo je tahu. Kita kena berlari lebih kurang plus minus dalam 35 km. Mampu? Tak mampu. 35 km tu mau tercabut kepala lutut kalau katakan kita duk gagahkan juga. Jadi why not kalau katakan kita jaga makan. Senaman tu man-man sudah, relax-relax je. Even senaman yang biasa-biasa tu pun dah, bukan senaman pun, kalau katakan kita buat aktiviti biasa pun okey. Cuma tidak ada satu senaman yang spesifik yang akan menjadikan badan kita kurus ataupun kita kurus. Okay? So meningkatkan metabolisme boleh. Puan Syakila tanya macam mana cara nak meningkatkan metabolisme. Itu boleh difokuskan kepada senaman dan jaga makan. Kalau cakap pasal meningkatkan metabolisme untuk senaman, cara dia adalah bina muscle. Bina muscle besar-besar sikit kan. InsyaAllah kita punya metabolisme meningkat. So itu antaranya. Boleh faham So saya nak baca kejap komen lain. Soalan saya, dia tanya. Alright. Cuma jap, dia alamak, saya rasa dah ke bawah sangat dah ni. Okey, bukan mampus kata Puan Azian. Alright. Coach, cucu saya dah turun sebanyak 6 kilo dalam masa 1 bulan. Terima kasih coach, cucu saya happy sangat. Baju yang lama dah boleh pakai semula. Wow, tanya sikit, like sikit Zaz. Tahniah kepada Puan Haslina dan cucunya. Tahniah juga kepada Puan Haslina yang membantu cucu dia. Right. So, jap. Saya rasa saya dah miss lah beberapa soalan dalam ni. Yes, in progress, bina muscle. Yes, kau team. Jap, itu adalah soalan yang kedua, ketiga. Saya pun dah lost dah berapa banyak soalan dah saya dah jawab sekarang ni. Okey, ada satu lagi soalan yang ditanya secara direct kepada team kita. Boleh tak komen nak tahu soalan apa? Dia tanya, lepas dah follow ikut cara kita. Lepas dah follow ikut cara Batak Fitness, Alhamdulillah, dia berjaya turunkan sebanyak 3 kilo. Nama dia adalah Puan Hazani Tahir kot. Betul tak? Puan Hazani Tahir ke Puan Ai Tahir? Something lah. Facebook dia nama dia Puan Ai Tahir. Ada tak Puan Ai Tahir kat sini? Hello. Ada tak? Jeng. Ada Puan Nur Hazani Tahir. Ada dekat sini. Alhamdulillah ada dia. Alhamdulillah. Puan Nur Hazani Tahir, dia berjaya turunkan sebanyak 3 kilo lebih dalam masa seminggu. Okay, dalam tempoh seminggu tu juga dia bagi tahu kepada Nurul, tim kita, yang dia punya kulit macam lembut-lembut sikit. Bermaksud lemak dia dah semakin susut sikit, dah makin lembut sikit. Lemak ni kan macam ni. Lemak kita ni cuba bayangkan macam dalam bantal tu ada kekabu. Semua orang ada lemak. Tidak ada mana-mana orang tak ada lemak. Mesti ada lemak. Yang paling penting, apa yang diisikan dalam sel lemak kita tu. Sel lemak kita, bila dia macam terlalu banyak sangat isi lemak dalam tu, dia akan jadi tebal. Cuba try pegang dekat kawasan yang paling gemuk sekali di dalam bahagian tubuh kita. Dekat perut ke, dekat lengan ke, dekat mana-mana kat batu. Cuba pegang. Pegang something. Dia macam tebal sikit. Okay. Ada sampai satu tahap yang tebal tu yang kita pegang dah makin susut dah. Dah makin lembut-lembut sikit, lembik-lembik sikit macam tu. Macam bantal dah dibuang ke kabu dia lah kan contoh. Tapi dia macam lembik-lembik sikit. Benda tu memang normal berlaku. So macam mana cara yang... soalan dia macam mana saya pun dah lupa dah. Lupa soalan dia. Duk bercakap pumpang-pumpang lupa apa soalan sebenar dia. Saya tengok balik soalan. Alamak. Lupalah soalan. Dia kata benda ni normal. Benda ni normal, jangan risau. Benda ni kita teruskan aja. Kita punya aim supaya kita punya sel lemak tu jadi semakin exhausted, semakin kurang supply lemak di dalam sel lemak tersebut, lalu sel lemak tu akan kempis.
Sel lemak mesti akan ada. Semua orang akan ada sel lemak. Cumanya isi dalam tu yang akan dikurangkan, yang akan ditukarkan kepada fatty acid yang akan dijadikan sebagai tenaga untuk kita dapat melakukan aktiviti seharian lah. Right. Boleh faham tak soalan saya tu? Saya beri penerangan tu. Saya minta maaf, saya rasa saya dah termiss soalan-soalan yang berada dekat atas pada waktu saya nak menerangkan soalan-soalan lain. So kalau katakan ada soalan yang saya tak jawab lagi, boleh tak tolong copy and paste, letak di ruangan komen. Satu masalah Facebook ni, bila kita nak scroll balik soalan kat atas, saya dah tak jumpa. So saya kena scroll balik kat atas dan tak dapat. Okey, saya nak tengok balik soalan seterusnya. Boleh ke? Siapa rasa apa yang kita buat ni benda bagus? Komen sikit. Bagus tak apa yang kita buat sekarang? Ke rasa macam tak payah ada pun tak apalah #live tanya coach ni. Baik aku tengok cerita Sepah tu reunion. Sepah tu reunion. Saya pun dah lama dah tak tengok TV. Macam mana? Sekejap, soalan siapa? Puan Nurul Hazan, dia tanya. Ada tak lagi Puan Nurul Hazan? Selamat malam coach, nak tanya senaman apa yang sesuai untuk orang yang sakit lutut. Okey, untuk orang yang sakit lutut, senaman yang paling power sekali adalah dengan cara membina muscle di kawasan lutut tersebut. Di kawasan lutut tu maksudnya kat bahagian betis, di bahagian betis, dekat bahagian peha. Kawasan tu akan dapat dibinakan muscle tersebut supaya tak terlalu banyak sangat pressure diletakkan kepada lutut kita. Alright. Terima kasih kepada semua yang kata bagus. Macam ni. Saya ada masalah sakit lutut. Pada 2018, lutut saya mengalami satu injury selepas main bola. Bukan selepas, ketika main bola. Baru masuk 5 minit, injured. Kenapa? Sebab saya main kat padang bola Kajang. Padang tu pula saya memandang tinggi. Nama Stadium Kajang kot. Saya pergi main kat Stadium Kajang. InsyaAllah, dia punya padang dia tu berlopak-lopak. Saya masih nak main bola, kaki saya termasuk kat lopak, tak ada dalam, termasuk kat lopak dan saya nak turn, badan saya pusing, kaki saya tak bergerak sebab dia tersangkut dekat lopak tu. Menyebabkan lutut saya ada bunyi pop. Lutut saya bunyi pop dan lepas tu lutut saya bengkak nak mampus, semuanya macam biji, macam betik punya ni. Memang tak dapat nak berlipat-lipatkan kaki. Saya solat duduk pun tak boleh, kena lunjurkan kaki yang sakit tu. Kenapa? Sebabkan sakit sangat. So, saya berehat dalam masa 2 minggu. Lepas tu saya terus fokus untuk membina muscle di bahagian kaki. Masalah sakit tu masih ada. Tetapi kurang dah. Sebabkan saya gunakan muscle tu untuk menampung berat badan saya supaya dia tak akan letak pressure yang terlampau lama. Bila kita kurangkan letak pressure terlampau lama dekat dalam kita punya lutut tu, sel-sel dalam badan kita ada satu ni, tujuan dia untuk macam meningkatkan kita punya sebarang inflammation ataupun keradangan. Keradangan tu akan dapat disusutkan. Pertama, kita tak letak banyak pressure kepada lutut kita. Kedua, disebabkan kita jaga makan yang betul. Ketiga, kita bersenam. Benda tu akan membantu mengurangkan. Antara dia, seperti macam kita boleh duduk. Kata kita duduk, sampai sikit lutut, duduk, cuba try kepit bola dan cuba kita macam gerakkan kaki macam ni. Macam seolah-olah macam kita dalam keadaan duduk, kaki kita sedang macam dekat lantai, kita kepit bola dan kita cuba regangkan kaki kita ataupun kita cuba tegakkan kaki kita. Itu antaranya. Lama-lama kita akan tahu sendiri dah senaman macam mana yang boleh improvekan, meningkatkan muscle di bahagian peha, di betis. Antaranya juga boleh berjengkit lah, boleh buat squat, mencangkung, kemudian berdiri macam tu. InsyaAllah memang akan membantu. Saya dah cuba lepas sebelum saya dapat masalah tu, saya boleh buat squat. Letak barbell kat kiri dan kanan, saya bolehlah buat dalam 80-90 kilo macam tu, 100 kilo boleh lah kan. Tapi bila dah sakit lutut, saya kurang bersenam, saya buat senaman-senaman ringan dekat rumah je macam tu, kepit bola dan sebagainya. Lepas tu saya pergi gym balik, of course saya tak dapat nak buat gila-gila, tapi lepas tu dia akan lebih cepat build, boleh pergi sampai 120 kg saya punya barbell tu untuk saya buat squat. 120, 130 macam tu. Alhamdulillah improvement tu ada. Saya dah tak sakit lutut dah.
Saya hanya sakit lutut bila mana saya main bola dan saya salah angle. Itulah. Itu biasa. Sebabkan sakit tu masih akan ada lagi. Right? Kan? Siapa sini faham? Senaman lutut. Bayangkan lutut kita tu adalah tulang. Kepala lutut, lepas tu ada dua tulang. Kalau kita tak pressure terlalu kuat, sakit lutut kita. Tulang je semua tu. That's why kita kena bina muscle. Bina muscle tu yang akan menampung berat tulang tersebut. Kan? Alright. Boleh ke komen? Boleh ke komen, okay? Cadangan saya paling sesuai untuk semua, terutamanya kaum hawa. Join Zumba, itu terbaik cara senaman yang ringan, pasti okey dan ikut cara program coach. Zumba okey, kalau minat lah. Tak minat tak payahlah. Semua jenis senaman kita boleh buat sebenarnya. Tak kisahlah Zumba ke, aerobik ke, yoga ke, tai chi ke contohnya. Ataupun kita nak buat benda-benda yang lebih personal, macam kita boleh buat high intensity interval training ke, ataupun low intensity steady state ke. Boleh je. Asalkan senaman tu adalah buat yang konsisten. Jalan banyak boleh turunkan berat badan. Tak, jawapan saya tak. Jawapan saya tak, Puan Nur Fitri. Okey, senang jawapan dia kan. Jawapan dia, soalan yang ditanya oleh Puan Fitri, kenapa banyak berjalan pun berat badan tak turun juga? Sebab berjalan tu bukanlah tujuan dia untuk turunkan berat badan. Kalau katakan Puan Nur Fitri nak turunkan berat badan 2 ke 3 kilo, macam saya cakap tadi, lari ataupun berjoging 35 km. Kalau berat badan macam saya, ketinggi macam saya lah, saya kena bakar dalam 3,500 kalori dengan cara lari dalam 35 km. Plus minus. Hashtag sedih. Hashtag penat. Hashtag lepas sekali buat terus tak nak buat dah lepas tu. Hashtag separuh jalan patah balik. Naik Grab. Sebab apa? Sebab tak larat. Faham tak maksud saya? Ini bukannya masalah senaman. Masalah dia kena jaga makan. Barulah senang nampak kisah dia. Alright. Akak dah lama tak senam. Cuma akak berkebun je. Boleh lah Kak Lin. Asalkan Kak Lin buat sesuatu. Right. Ana Hana dia tanya. Puan Ana Hana dia ada dalam Telegram channel kita. So siapa yang nak, siapa kat sini yang mungkin baru kali pertama join kita punya Facebook Live ataupun join kita punya sesi soal jawab macam ni, boleh tak komen? Untuk pengetahuan, sesi soal jawab ni kita buat setiap minggu, setiap hari Ahad. Kadang-kadang ada je tak buat. Kadang-kadang tak buat tu sebabkan saya tengah on the way balik daripada satu tempat dah boleh rentas negeri, rentas daerah kan. So kadang-kadang balik lewat malam. Hari Ahad pun saya cekau juga. Kadang-kadang saya ganti hari Isnin macam tu. So pendek kata, saya akan buat setiap minggu sesi soal jawab ni. Let's say kalau katakan tak nak ketinggalan, cara dia join Telegram channel tu, Syah Batek tu, dan join kita punya Telegram channel. Kita akan buat announcement di dalam Telegram channel, dan kita juga buka untuk sesi soal jawab. Soal jawab saya sekali pertama. Okey, Tuan Kadri kali pertama. Kalau kan siapa yang belum lagi join Telegram channel tu, boleh klik dekat pin komen terus masuk dalam kita punya Telegram channel. Right. So soalan seterusnya, Coach, kalau selalu makan lewat elok tak? Sebab saya selalu makan tak tentu waktu dan selalu lapar lepas menyusu. Okey. Alright. Bila menyusu, memang akan ada macam terbakar sikit dalam 300 kalori. Tengoklah sekerap mana baby tu menyusu lah. Tengok berapa tahun juga baby tu. Kan? So, Alhamdulillah berat saya dah turun pakai baju saiz L tahniah Kak Lin. Right. Sambung balik semula. So bila katakan cerita pasal siapa yang breastfeeding, dia boleh tambah dalam 200 ke 300 kalori ekstra daripada kalori yang sepatutnya dia boleh turunkan berat badan. Tujuan dia untuk berikan tenaga untuk badan kita boleh proses susu tersebut. Untuk proses susu pun badan kita perlukan tenaga. Kalau katakan kita makan kurang sebabkan nak kurus, dan kita makan kurang sangat menyebabkan susu tersebut tak dapat nak diproses keluar daripada badan kita. So that's why badan kita susah nak ada susu. Urutlah macam mana sekalipun, ambillah suplemen macam mana sekalipun, bukan suplemen yang akan membanyakkan susu, tetapi makanan kita yang akan proses susu tersebut. End to end. Boleh faham tak? Jadi memang kita akan rasa penat, akan rasa lapar, akan rasa macam craving serta-serta makanan sebabkan badan kita memberikan signal kepada diri kita sendiri untuk makan tapi kita tak faham. Cumanya timing tu really important lah. Kalau boleh makan
waktu yang menentu. Kalau boleh cuba setkan masa untuk ada makanan. Cuba juga ada kudap-kudap macam buah-buahan ke, contohnya ada air, macam air yang ada kalori sikit, macam air gula ke, untuk menambahkan sikit kalori daripada ekstra yang kita perlukan ketika menyusu badan. Right. So apa lagi? Sudah kot. Poin utama untuk turunkan berat badan adalah kena jaga makan lah. Ya, senaman tu hanya sampingan. Betul. Jawapan saya betul, Puan Lala. Puan Lala Princess, betul jawapan dia. So, bukan senaman yang bagi kita kurus. Makan yang betul bagi... Saya nak cerita sikit lagi. Siapa lagi student kita yang tak sempat bersenam. Siapa nak tengok? Yang dia tak sempat bersenam sangat pun sebenarnya. Ni nama dia Puan Haslina. Puan Haslina Ramli. Dia memang tak sempat bersenam sebabkan dia agak busy sikit. Saya tak ingat dia kerja apa lah. Tapi daripada berat badan dia berapa kilo saya tak ingat. Tapi dia berjaya turunkan sebanyak 10 kilo. Walaupun tak sempat bersenam. Kencing manis jadi hampir normal. Saya rasa ini adalah satu benda petanda yang mana senaman tu penting. Saya tak kata jangan bersenam. Bersenamlah, tapi jangan fokus kepada senaman sebab senaman tu bukan yang membantu kita kurus. Yang membantu kita kurus adalah penjagaan makanan. Apa yang Puan Haslina Ramli ni buat, dia hanya ikut meal plan yang kita buat sahaja. Lepas tu ikut je sampai ke sudah sedar-sedar berat turun sebanyak 10 kilo. Sama juga dengan ni, nama dia Puan Zuraini Ajmain. Dia pun memang tak sempat bersenam. Kerja office bang. Kerja office memang tak sempat bersenam. Kalau dah ada anak kecil, balik rumah layan anak lagi. So berdasarkan apa yang dia buat setiap hari, dia pergi kerja, balik kerja, dekat tempat kerja dia buat apa contohnya. Lepas tu pula dia balik rumah, dia layan anak-anak dia pula dan sebagainya. So dia membakar kalori. Daripada situ kita susun makanan mengikut kepada keperluan kalori dia untuk dia membakar lemak dia. Sebabkan cara kita cara fat loss. Daripada macam ni tubuh badan dia kepada macam ni tubuh badan dia. Nampak tak keyakinan dia bila ambil gambar dah boleh cekap pinggang? Tak dalam masa 3 minggu. Dalam masa 24 hari, 3 minggu tak nampak. Minta ampun, kejap saya tunjukkan gambar kat sini. Ni gambar Puan Zuraini Ajmain tadi yang saya tengah cerita sekarang. Okey. Lepas tu ini pula tadi saya cerita pasal Puan Haslina Ramli. Zaz. Baru dia keluar macam ni. Baru betul. Salah tekan jap ni Okey. Zaz. Nampak tak? Coach, boleh ke bersauna untuk ganti bersenam? Jawapan saya tak boleh. Minta ampun saya tergelak. Macam terkelakar. Bersenam tu of course lah. Dia macam lebih intens lagi. Kita berlari ke, kita melompat ke, kita buat apa ke, boleh je kan. Dia membakar banyak lemak. Bersenam, kalau katakan bersauna cinta bersauna. Boleh tak saya nak bagi sedikit penerangan tentang sauna ni? Saya pernah duduk dekat Australia 2 tahun. Saya sempat experience 2 kali musim panas, 2 kali musim sejuk. Saya memang seronok betul kedua-dua musim tu. Sebab bila waktu musim panas kita rasa jakun. Alhamdulillah dah jumpa matahari. Alhamdulillah dah boleh panas semula dan sebagainya. Alright. Kedua, pada musim sejuk kita akan jakun juga sebab ya Allah bestnya cuaca sejuk ada salji bagai jakun tak ada salji kat Malaysia. Antara kedua-dua musim tu saya makan benda yang sama, saya buat senaman yang sama. Saya perasan pada waktu musim sejuk saya lebih senang bakar berat, saya lebih senang turunkan berat badan 5 kilo dalam masa 3 minggu. Musim panas dalam benda yang sama berat saya tak turun-turun pun. Kenapa? Ada kena-mengena dengan cuaca. Bila kita bersauna, cuaca dekat environment dekat dalam sauna tu panas. Temperature badan kita dah dalam 36, 37 darjah Celsius kan. Cuaca dekat environment dalam sauna tu dalam 50 ke 60 degree. Badan kita terpaksa sejukkan badan kita dengan mengeluarkan peluh dan sebagainya. Kipas-kipaskan tangan kita sebab panas ni pasal. Right? Itu semua perlukan tenaga. Daripada tenaga dekat situlah sebenarnya kita boleh bakar lemak. Tetapi dia tak banyak beza sangat. Contohnya macam 30 degree, 36 degree kepada 50 degree. 14 degree sahaja yang berbeza. Faham tak? 14 ke 20 degree lah dalam yang berbeza.
masa musim sejuk, temperature dekat tempat saya tu dalam 1 ke 2 degree. 1 ke 2 degree. Daripada 36 darjah Celsius kepada 1 ke 2 degree, jauh perjalanan dalam 30 darjah Celsius nak pergi. So badan saya akan menggigil, menggeletar itu kan. Itu semua perlukan tenaga. Dan tenaga macam tu lebih banyak dibakar sebabkan badan kita jauh perjalanan dia untuk memanaskan badan kita berbanding dengan nak menyejukkan badan kita yang temperature dia tak jauh pun beza. Itu saya perasan lah yang saya boleh katakan penerangan. Tak ada, saya tak pasti kalau ada cerita pasal ni secara saintifik, tapi itu experience saya dan itu cara yang saya faham. Puan Lala Princess, macam mana nak join meal plan yang coach ajar? Join Telegram channel tu. Nanti insyaAllah join kita punya Zero to Slim Fit, join kita punya masterclass. Kalau berminat nak jadi student kita ada guidance selama 90 hari sekarang. Kita dah tak buat 30 hari. Sebabkan 30 hari tu saya nampak macam tak sempat untuk student kita menonton semua video-video di dalam Telegram, ada dalam kita punya sistem. Dan program selama 180 hari pula terlalu lama. Sampai rasa macam dah bosan lah dengan Coach Syah Ekin dah muka tak handsome. Right. Saya bersauna selama setahun, kata Puan Alia. Tak kurus juga. Itu Puan Alia punya cerita. Alright. So, Puan Syakilah, kalau saya ambil menu lunch dengan sayur hijau, protein dan buah saja, boleh tak coach tak ambil nasi supaya dapat turunkan berat badan saya? Sebab berat badan statik je sekarang. Okey. Macam ni. Otak kita perlukan karbohidrat. Kalau rasa macam kita nak tukarkan karbohidrat daripada nasi tu kepada buah, tak ada masalah. Dan tak ada masalah. Okay, cumanya kalau nak ambil buah sebelum waktu lunch lah. Jangan ambil pada selepas makan nasi atau selepas makan ayam ke semua. Dan soalan kedua saya kepada Puan Syakilah, adakah Puan Syakilah mampu untuk maintainkan diet yang macam tu? Diet untuk avoid nasi ni, dia mungkin akan mengganggu mental dan emosi seseorang. Kalau katakan mampu larat buat macam tu, silakan. Kalau tak mampu, cuba try cari jalan lain. Boleh tukarkan nasi putih tu kepada brown rice contohnya. Ataupun cuba gunakan teknik ataupun masakan nasi dengan cara tambahkan minyak kelapa contohnya. Ataupun lepas masak nasi tu, cuba letak kat room temperature, kemudian sejukkan dekat fridge. Kemudian bila nak makan, panaskan balik semula. Itu pun bagus juga. Dia akan melambatkan proses ataupun meningkatkan GI kepada makanan tersebut. Okay, itu memang terbukti, scientifically proven. Boleh bantu kalau nak makan nasi. Okay? Kan? Jap, siapa sini dapat sesuatu so far? Boleh tak komen? Ada tak sesiapa kat sini yang bertanya saya soalan tapi soalan tu belum lagi ditanya? Saya guna nasi parboil. Okey tak? Okey? Okey kot. Tapi saya tak pastilah macam mana cara nasi parboil ni dibuat. Tapi saya rasa lah. Kalau rasa okey lah. Tapi macam saya makan brown rice, saya letak minyak kelapa bila saya masak. So senang. Sebab saya tak suka makan nasi yang dia masuk dalam freezer. Kan? Puan Fadilah tanya soalan apa Ya, Puan Fadilah ada tanya saya soalan dekat dalam Telegram channel. Apa soalan Puan Fadilah? Boleh tak tengok, boleh copy paste ataupun just type je soalan. Saya pun dah miss soalan orang kat sini. Minta ampun, minta maaf sekiranya saya termiss soalan. Tapi boleh je tanya semula. Dalam Facebook lah dia pun sama juga. Kalau nak bertanya soalan, boleh je tanya dekat sini sekarang. Dan saya akan jawab soalan-soalan you all dengan penuh jayanya. Sebab dalam 9 minit lagi, sesi soal jawab kita akan berakhir. Okey, dapat. Terima kasih. Okey. Puan mana? Puan Suhaila Ila bertanya soalan apa? Puan Salma, nak ubah mindset memang susah coach. Apa komen? Susah senang tu. Okay. Puan, macam mana nak join? Macam mana nak join Suhaila Ila? Tak apa. Kejap Nanti saya akan bagi tahu penerangan kepada sesiapa yang berminat nak kita guide untuk kita turunkan berat badan. Okay. Soalan daripada Puan Salma, dia tanya nak ubah mindset memang susah coach. Apa komen coach? Jawapan saya soal susah, senang, cantik, tak cantik. Contohnya, itu adalah soalan yang relatif. Bagi saya mungkin senang, bagi orang lain mungkin susah. Bagi orang lain mungkin rasa cawan ni cantik, tapi bagi saya macam biasa-biasa je. Lain orang lain pendapat mereka. Tapi kalau kita ada
satu reason yang kukuh kenapa kita kena ubah mindset untuk kita senang turunkan berat badan dan sebagainya. Okay, memang kita akan senang buat sebab kita ada the drive. Kita ada something yang kita nak capai. Bukan macam sekadar aku just nak turunkan berat badan. Apa aku kena buat? Cara ni susahnya. Sebab tu ada orang yang kata mahal cara saya walaupun harga dia adalah RM39. Mahal coach. Coach Yahudi. Sedih saya. Saya dilahirkan dalam keluarga yang ada banyak lah. Saya punya, ada banyak lah dia punya bangsa-bangsa dia. Antara dia Chinese, ada Arab, ada India, ada Melayu, ada... Tidak ada satu pun Yahudi di dalam saya punya keluarga. Untuk saya kata harga RM39 untuk kita invest kepada ilmu adalah mahal. Saya pernah rasa kedekut untuk invest sebanyak dalam RM300 sebabkan kalaulah saya dapat kuasai ilmu RM300 yang saya tolak dulu dalam 10 tahun lepas, insya-Allah bila saya dapat tu, saya akan dapat bantu arwah mak saya dapat turunkan berat badan dan bantu arwah bapa saya kurangkan bacaan tekanan darah dia. Dan sekarang saya menyesal. Sesal dulu tak guna. Sesal sekarang apa caranya adalah untuk saya bantu lebih ramai lagi orang. So, Alkisah dia. Okey. 39 harga hoodie. Saya beli produk berganda-ganda mahal dari kelas coach. Itu dia, terima kasih Acik Fauzilah. Coach, ada beza ke basmati beras perang dengan beras biasa dari segi kalori? Jawapan saya dari sudut kalori ada beza dia. Beras putih dengan beras perang, beras putih lagi rendah kalori dia. Beras perang lebih tinggi kalori dia. Namun, beras putih pencernaan dia berlaku dengan lebih pantas berbanding dengan brown rice menyebabkan badan kita tak dapat nak sambut tenaga yang dah ditukarkan kepada tenaga tu untuk kita gunakan bersenam. Bila kita makan brown rice ataupun sebarang makanan yang ber-GI rendah, badan kita akan proses makanan tersebut dan makanan tersebut akan mengeluarkan tenaga sedikit demi sedikit demi sedikit untuk badan kita sambut tenaga yang telah terhasil daripada pencernaan makanan yang ber-GI rendah tersebut untuk kita gunakan untuk kita berjalan, bukan berlari, berjalan, untuk kita duduk, bukan berdiri, untuk kita mengangkat benda ringan-ringan, bukan mengangkat benda yang berat-berat. Faham tak? So, kita tidak ada requirement yang sangat tinggi sebabkan tenaga yang terhasil selepas kita makan makanan yang ber-GI rendah tu kurang. Tapi steady, dia akan memberi kepada tenaga lebih berpanjangan. Coach, saya dah 2 bulan join group untuk kurus, dah diet, gula dan karbo tak ambil, just ambil sayur dan buah-buahan. Selama 2 bulan, saya kat group tu baru habis November. Lepas ni, nak join coach pula, result saya kat group dulu hanya turun 4 kilo je dalam masa 2 bulan tanpa senaman. Harap lepas join kelas coach dapat berat badan yang ideal lepas ni. Okay, boleh tak saya nak tunjuk sikit kisah inspirasi lagi? Kisah inspirasi. Saya suka tunjuk kisah inspirasi untuk membakar semangat kita sebagai kita punya penutup Facebook Live ni lah Right. Minta ampun Puan Fadilah. Puan Fadilah, kalau ada soalan cuba tulis dekat ruangan komen Minta ampun, minta maaf. Macam ni. Sorry. Salah orang. Kalau kita fokus lah kepada berat badan Kalau kita fokus kepada berat badan. Ni nama dia. Nama dia adalah Puan Rokiah. Puan Rokiah macam ni. Umur dia sebaya dengan saya. 39 tahun. So, dia punya badan nampak macam lebar sikit. Dia ikut cara kita dalam masa sebulan. Ambil gambar. Macam mana? Ambil gambar cakap pinggang. So, point dia dekat sini, kilogram semua tu letak ke tepi dulu. Tengok dulu kepada kita punya inch loss. Itu yang akan mengubah persepsi kita tentang pemahaman cara kurus. Dengan mudah, okay? Dah tulis tadi, alamat mana? Sekejap, saya nak mencari ni macam payah sikit nak mencari. Mana Oh, saya setakat kalau dah 5 series berat badan ideal berapa? Oh, okay. Puan Fadilah tanya, umur dah 5 series. Berat badan ideal berapa? Kalau tinggi 150 cm. Jawapan saya,
Tak kisah pun berat berapa. Yang paling penting tahap kesihatan baik. Kedua, bila kita tengok depan cermin, adakah kita happy dengan bentuk badan kita? That's it. Berat badan tu hanyalah sekadar macam tu je lah. Adakah anda tahu Jennifer Lopez? Siapa kat sini kenal Jennifer Lopez? Boleh tak komen kenal? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook live ni? Jennifer Lopez, berat dia lebih kurang sama je dengan berat dalam 50-60 kilo macam tu. Ketinggian dia tu taklah tinggi sangat. Dia macam Mexican, dia macam South American yang tak berapa nak tinggi sangat tu kan. Bukan tinggi sangat tapi tak berapa nak tinggi sangat. Dalam 150, 160 macam tu je. Berat dalam 60 kg macam tu. Tetapi badan dia slim. Umur dia 5 series. So tak kisah apa sebenarnya berat berapa. Yang penting sekali bila kita tengok depan cermin, adakah kita rasa happy? Kalau rasa tak happy, cuba buat sesuatu. Alright, saya rasa itu je daripada saya. Terima kasih sebab join kita punya sesi soal jawab ni. Terima kasih semua. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Kita jumpa lagi insyaAllah pada sesi live yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.